Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Tuan Pengarah Tuan Haji Muhammad Johari bin Man Osman, Timbalan Pengarah Pembangunan Akademik TS Kamil Wid Pungot, yang berusaha Puan Azurawani binti Wan Muhammad, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Pelajar, ketua-ketua program, ketua jabatan, pensyarah-pensyarah, kaki tangan pentadbiran, pelajar-pelajar dan seluruh warga Kolej Kementerian Tinggi Mara Ledang, dan juga yang join bacaan Yasin dan webinar, program webinar pada pagi ini, tak kira di mana pun anda berada. Moga kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi staff, saya minta untuk kaki tangan, tak kira pensyarah ataupun staf pentadbiran, accept jemputan kursus dalam email masing-masing. Godna, saya terlambat nak maklumkan. At least kita dapatlah 1 atau 2 jam dari pagi ini dikira sebagai kursus. Untuk yang dah banyak kursus tak apa, untuk bagi yang kurang kursus tu accept sebab nanti kita nak cukupkan 7 hari 1 tahun tu, kadang-kadang ada yang tak dapat juga. So accept accept. Just really accept tu, okey lah, masuklah. Walaupun 1 jam, Alhamdulillah. So untuk pagi ni, webinar pada pagi ni, kita ada dua bahagian. Yang pertama, yang tanya part bahagian saya saya akan menerangkan bahagian IMS, Integrated Management System. And second part akan diterangkan oleh Puan Nuruliana Nursam, bahagian risk assessment. Okey, baik, saya share saya punya slide presentation dahulu. Okey, bagi yang belum mengenali saya, pelajar-pelajar yang baru, okey, saya TS Dr. Nur Syarizan bin Syahri, Ketua Program Makmal dan juga penyelaras IMS KKTM Ledang. Okey, di bawah jawatankuasa IMS KKTM Ledang. So hari ini kita akan sembang santai, saya berbicara berkenaan apa itu IMS, apa itu ISO. Kita boleh lebih kepada awareness, kesedaran, management dalam dari segi IMS di community KKTM Ledang itu sendiri. Alright. Sebelum kita mulakan, saya ajak para penonton melihat video ini dahulu ya. Boleh nampak semua? We live in an amazing world, full of incredible opportunities and endless possibilities. But it can also be a complex and overwhelming place. When things don't work as they should, it often means that standards are absent. But when ISO standards are applied, life is just so much richer. ISO standards help to make the world a safer, cleaner, and more efficient place. From food safety to computers, from healthcare to new technologies. There are many challenges facing our environment, economy, and society. ISO can make a positive difference to all our lives, utilizing a wealth of international experience and wisdom. In today's ever-changing world, ISO standards help create growth, open up global markets, and make trade fairer, including for developing countries. ISO standards can help tackle global challenges like climate change, road safety, energy, and social responsibility. ISO standards touch almost everything we do, keeping us connected and entertained, making us more productive, more creative, sharing ideas, promoting innovation, and keeping us safe and healthy. ISO is the world's largest developer of voluntary international standards. With over 18,000 standards for nearly every aspect of technology and business. For over 60 years, a network of standards bodies in 163 countries, working in partnership around the world
and right here at home. ISO builds confidence for today, for tomorrow, and for the future. Okay. Okay. Itu introduction untuk okay. We live Sebentar ya. Kita skip. Okay. Alright. Itu serba sedikit mukadimah apa tu ISO. Okay. Sebelum kita masuk kepada IMS, kita kena tahu dulu apa tu ISO. Kita sering cakap ISO pun boleh lah kalau cakap ISO, tapi kalau dia punya pronunciation dia ISO ya, ISO. Dalam bahasa Greek dia awal dia punya apa nama ni, definition daripada awal asal usul kata tu ada daripada bahasa Greek yang yang bermaksud equal ataupun sama. ISO tu equal ataupun sama. So dari mana ada apa nama ni ISO tu muncul? Dia diterbitkan dia ada International Organization for Standardization ataupun ISO ni adalah pertubuhan perstandardan antarabangsa. Dia lah international antarabangsa ni, Persatuan Standard Kebangsaan, badan anggota ISO yang kalau kita Malaysia kita wakili negara Malaysia lah. Setiap negara ada perwakilan dia dan dia ni adalah pertubuhan seluruh dunia. Dia adalah satu piawaian yang bertulis yang menetapkan keperluan asas dalam sistem kualiti satu-satu organisasi. Okey, boleh dengar audio semua Suara saya jelas kan? Kalau ada kurang jelas maklum mungkin saya boleh check audio ke apa ke. Sebab saya dah test sebelum ni tadi sebelum webinar berjalan. Mama. Okey kan? Okey, jelas Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, baik. Yang ini dia adalah satu standard standard antarabangsa ni menggalakkan kita menerima guna pakai pendekatan proses dan ketika kita bangunkan proses itu, ketika kita melaksanakan proses tu dan juga dalam proses penambahbaikan. Itu ISO tu menekankan 3 elemen tu, proses pembinaan, pelaksanaan dan juga peningkatan berterusan. Untuk apa ni? Untuk memenuhi keperluan ataupun kehendak pelanggan. Itu kita fokus ISO ni sebenarnya. So kita ada yang dia ada banyak, ada 18,000 standard ataupun ISO yang dibina oleh organisasi ini, ISO ni. Dan yang paling terkenal ialah ISO 9001 2015. Nanti saya akan explain tu setiap ISO yang berada di KKTM yang kita dah dapat persijilan. Ada 3 tuan-tuan, iaitu ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 dan ISO 45001 2018. Seperti yang tertera dalam slide yang saya tunjukkan itu. So daripada ketiga-tiga ni barulah kita cakap pasal IMS, iaitu Integrated Management and Management System. Okay, so banyak so ISO ni dia guideline asas untuk kita bangunkan prosedur manual dalam proses kerja kita seharian di mana-mana sekali organisasi. So kenapa pentingnya ISO tu? Kenapa kita kena dapatkan ISO tu? Saya sendiri sebagai mantan jurutera di syarikat swasta, syarikat lama saya pun ada ISO 9001 berkaitan dengan pengurusan kualiti. So kenapa pentingnya syarikat-syarikat ataupun industri-industri mendapatkan persijilan ISO? Penting tuan-tuan. Kita tengok ISO tu bahawa dia adalah international standard. Dia adalah keperluan untuk, yang pertama sekali tujuan dia adalah untuk penambahbaikan berterusan. Itu yang tujuan utama dia tu. Sebab dipentingkan CQI, Continuous Quality Improvement. Itu yang pertama tujuan ISO tu. Yang mana yang keduanya kita perlukan satu proses pembangunan kerja yang sistematik, yang standard. So that's why itu pentingnya ISO ni. ISO akan beri satu guideline yang asas, yang umum. So kita akan bangunkan satu proses, prosedur tu menggunakan asas ataupun guideline yang disediakan.
yang menjadikan ia satu sistematik, proses satu sistematik yang kita boleh jadikan rujukan di mana untuk semua staff, untuk kaki tangan yang semua organisasi, tak kira staff ataupun pelajar, itulah dia. Seterusnya, dia menjadikan satu organisasi itu adalah satu yang berdaya saing disebabkan ianya bertaraf international ya. So dari segi tujuan pasaran, market, dia menunjukkan organisasi itu ataupun syarikat itu ataupun industri itu adalah established. Yang ini kita katakan dari segi nama ataupun dari segi standard yang kita dah ada international standard kan. So that's why company-company ataupun syarikat-syarikat yang terkemuka kebanyakannya ada at least ISO 9001 2015 at least tapi KKTM Ledang ni lebih. Kita ada 3 ISO. Itu menandakan kita sangat produktif dan committed terhadap kualiti kerja. Alright. Kenapa lagi kita perlukan ISO ni? So kita boleh meningkatkan kualiti kerja dan kedua kita boleh reduce wastage ataupun kita boleh kurangkan pembaziran di mana-mana sahaja. Dalam proses kerja kita, dalam melaksanakan proses pembangunan kerja dan dari step-step dalam prosedur tu kita boleh mengurangkan pembaziran. Pembaziran ni banyak tuan-tuan dan puan. Sama ada bahan, masa, pembaziran duit, talk about industri, talk about money. Time is money, money is time. Okay, itu. So kalau industri memang duit lah kan. Itu. So kita boleh mengelakkan reduce waste, elimination of waste. Alright. Okay, itu tujuan dia. Reason why we need ISO ataupun standard-standard yang macam ni. Terutama sekali di yang bertaraf international ni lah, antarabangsa. Okay, back to IMS di KKTM Ledang. IMS di KKTM Ledang ni. Alright. Dia kalau dari segi organisasi dia, yang pertama ialah pengarah lah. Di bawah naungan kita punya pengarah Haji Johari bin Osman. And then dua timbalan pengarah yang mengawal selia ketiga-tiga ISO ni. Puan Azurawani akan mengawal ISO 9001 dan juga 14001 iaitu melibatkan kualiti dan environment, dan TS Kamil di bawah mengawal selia ISO 45001 yang berkaitan dengan occupational health and safety processes. Itu ada ketiga-tiga dia punya. So yang penyelaras, setiap ISO ni ada penyelaras dia sendiri yang ditugaskan bertanggungjawab tentang proses-proses prosedur yang dijalankan. Encik Fazli Zubir adalah bertanggungjawab untuk ISO 9001 iaitu melibatkan quality processes. Encik Nur Kamal Effendi bertanggungjawab untuk melaksanakan ISO 45000 yang berkaitan dengan occupational health and safety process, keselamatan dan kesihatan pekerja, kesihatan dan proses, semua sekali berkaitan dengan keselamatan kesihatan. Dan Encik Ahmad Faisal untuk ISO 14001 iaitu melibatkan environmental processes, berkaitan dengan alam sekitar, alam semula jadi. Itu di bawah ISO 14001. So apa tu IMS? Ia adalah integrasi. So integration of 3 ISOs ni sebenarnya. Tiga-tiga ni sebenarnya lebih daripada 2 ISO tu kita katakan integrate dah. So lebih daripada 2 tu maksudnya kita ada, biasanya company ataupun syarikat ataupun institusi kita ada satu saja ISO, tapi kalau ada 3 tu ada 2 lebih, kita panggil integrate dah tu. Itu dah masuk dalam IMS, Integrated Management System. Mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu rangka kerja. Proses kerja, flow, supaya membolehkan organisasi itu bekerja sebagai satu unit dengan objektif yang sama. Alright, itu IMS secara umumnya. Okay, at least dapat brief apa tu IMS. Lebih daripada satu ISO, kita pakai IMS lah. So sekarang KKTM ada 3 ISO. Perlu ingat tu, kaitan kualiti, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan juga lagi satu alam sekitar. Tak hafal dia punya nama, dia punya nombor-nombor tu pun tak apa. Tapi kita tahu 3 area yang mencakupi kita punya IMS. Iaitu 3 tadi area tadilah. So sebelum kita tidak juga orang kuat di IMS ni. Kita ada, saya tak nak cari gambar dia tak jumpa sebenarnya. SU SU kita Puan Nora Rina Mat Lazin,
itu ICU, dan Timbalan Pengurusi Encik Samad. Yang lead auditor, ketua auditor untuk IMS ialah Encik Jalil Ilyas, Encik Jalil Ilyas, dan tim media ataupun promosi ialah Encik Hafiz Ari. Okay, di bawah setiap ISO dan juga di bawah tim-tim ni ada juga JK yang handle bahagian-bahagian ataupun tugas-tugas yang telah ditentukan, mengumpul data collection, data analisis dan sebagainya. Macam-macam, sebab benda ni bukan melibatkan adalah teamwork, bukannya orang perseorangan. Okey, baik, itu sedikit berkenaan dengan IMS dan ISO. So kita masuk ISO 9001. Okey, ISO 9001 ni apa dia ni? Dia fokus kepada keyword dia adalah quality. Kita panggil sistem pengurusan quality. Ingat kita ada 3 ISO di KKTM Ledang, iaitu ISO 9001. Yang pertama ni lah, iaitu fokus kepada sistem pengurusan kualiti. So yang ini kalau dalam di Malaysia, kita di bawah Jabatan Standard Malaysia, Malaysian Standard. Kita dekat Malaysia kita pakai Malaysian Standard lah. Dia itu didaftarkan di bawah part of ISO, ya. Selain sebenarnya untuk pengetahuan, selain daripada ISO, banyak lagi standard-standard di dunia. Ada setengah negara tidak pakai pun apa nama ni ISO, tapi dia ada standard-standard dia dah. Ada yang dah register di bawah ISO, macam British Standard, standard-standard lain macam ada Japanese Standard, American Standard, Dutch, DIN, DISS, MS, Malaysian Standard, banyak standard-standard di dunia. Ada yang didaftarkan di bawah ISO, ada yang tidak. Okey. Yang ni pertama adalah sistem pengurusan kualiti. Kualiti ni banyak tentuannya, nanti saya akan explain dia, proses-proses yang terlibat, dokumen yang terlibat, part by part. Hari ni kita dedahkan secara umum lah bagaimana ISO ni, dokumen yang terlibat dan juga macam mana dia membantu kita. Alright, dalam objektif setiap ISO ni ada objektif tersendiri. Untuk 9001 ini adalah berkaitan dengan kualiti. So fokus kita kepada melahirkan modal insan lah. Yang pertama lah, sebab kita ni adalah institusi pendidikan. Itu kita punya main objektif, main objektif kita. Yang inilah yang saya senaraikan tu. Ini objektif ni ada dipaparkan di lobi KKTM Ledang. Kalau anda masuk, ada terpapar di situ objektif ISO 9001. Ada. Okey, so ada tu saya baca pun, yang secara umum saya boleh cakap at least nombor 1 tu sekurang-kurangnya 80% kelulusan pelajar lulus. Tapi kita tak nak 80%, kita nak lebih dari 80%. 100, katakan dalam 100 orang masuk ke KKTM student, 100 lulus. 100 orang dapat diploma. Macam mana dapat diploma? CGPA kena lebih pada 2.0 lah, untuk layakkan adik-adik semua bergraduasi. Okey, yang kedua, sekurang-kurangnya 98% pelajar mencapai purata CGPA 2.0 dan ke atas bagi setiap semester. Ini kita at least 98% untuk setiap SEM. Setiap kali mesyuarat senat, kita nak at least pencapaian tu melebihi yang dapat CGPA 2.0 melebihi 98%. Yang ketiga, at least sekurang-kurangnya 80% jumlah keseluruhan pelajar mendapat kategori baik, kedudukan baik dalam penilaian sahsiah pada setiap semester. Yang ni KI lah senang cakap. Kita untuk bukan setakat nak melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, malah kita terapkan juga kemahiran insaniah dia, attitude, ataupun generic skill, yang selain daripada akademik, team working skill, leadership skill, macam-macam lagi. Yang itu kita kena terapkan, at least dia punya markah dia 80%. Okey. Seterusnya, untuk warga kerja menghadiri kursus at least lebih minimum 7 hari. Minimum 7 hari dalam masa setahun. That's why saya minta tadi staff-staff semua accept pelawaan kursus dalam email masing-masing. Tapi lepas ni pun boleh, jangan risau, janji accept terima tawaran kursus. Ni kira kursus jugalah, walaupun ia adalah webinar dalaman. Okey, yang seterusnya, melaksanakan program keusahawanan pelajar sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
Sebab kita ni marah. Marah ni salah satu daripada bisnes fokus dia adalah keusahawanan. Selain daripada pendidikan, pelaburan, kita fokus juga pada keusahawanan. So at least kena ada 3 program in a year. Annually kita kena buat. Dan yang terakhir ialah menyertai program inovasi ataupun skill competition, kemahiran sekurang-kurangnya 3 kali setahun. So far yang bawah tu lebih lah kita banyak menyertai pertandingan-pertandingan inovasi dalam peringkat kebangsaan maupun antara bangsa. Okey, untuk ISO yang kedua yang melibatkan environment. Okey, tuan-tuan, adik-adik sekalian, ISO 14001 2015 adalah berkaitan dengan pengurusan alam sekitar, environment. Yang ini penting, ya. Tidak guna kita uruskan berkaitan dengan kualiti kita hidup, tapi alam sekitar kita biarkan tercemar. Kita penting, kita sebagai organisasi yang mementingkan orang panggil tu alam sekitar. Kita ada satu rantaian dalam ni. Alam sekitar adalah elemen yang penting. So kita tidak boleh produce kualiti model insan sahaja. Tapi at the same time kita jangan abaikan pengurusan alam sekitar ni. Dia penting untuk membantu dalam mencapai sasaran alam sekitar dan ekonomi. So kita ada objektif untuk EMS, Environmental Management System ni, penjimatan tenaga. Ini objektif semua berkaitan dengan environment. Penjimatan tenaga elektrik 5% bilangan tahunan. Kita try reduce penjimatan penggunaan kertas 10% stok tahunan, dan pengendalian radioaktif mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan. Ini yang kita stick untuk objektif EMS pada ketika ini untuk ISO 14001. Yang ini di bawah Encik Faisal and team berkaitan dengan environment. Dan ISO yang ketiga iaitu melibatkan kesihatan dan keselamatan, sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan di KKTM Ledang. Ya, yang ini tujuan dia membolehkan organisasi mempunyai kawalan ke atas pengetahuan untuk semua staf, untuk warganya tentang bahaya berkenaan akibat operasi normal dan tidak normal, dan meningkatkan prestasi. Ada beberapa elemen dalam ISO 45001 2018 ini. Yang sebelum ni kita pakai standard OSAS 18001 2007 yang lama. So sijil itu expired March 2021. Selepas daripada tu Satu Malaysia tukar kepada new ISO 45001 2018. Yang ini yang valid. Sebelum ni OSAS sampai bulan 3 sahaja hari tu. So yang ini ada apa beza dia antara OSAS dengan ISO ni? So ada beberapa elemen yang ditetapkan dalam OSAS ni perlu direkodkan secara bertulis. Ada setengah elemen tu just kita apply sahaja, kita just boleh show evidence kita dah buat, kita dah laksanakan. Tetapi untuk ISO 45000 ni kita nak record dia, bukti record tu ada. Ada beberapa item di dalam dia. Tebal, kalau nak tunjukkan satu-satu tak habis. So dalam 45000 ni, ISO 45000 ni ada 4 objektif. Ada 4 objektif. Yang pertama tu, melaksanakan audit dalaman sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Yang berkaitan dengan pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, itu Akta 514. Yang ni kita ada pegawai OSH, pegawai OSH iaitu Encik Nur Kamal Effendi. So dia akan melaksanakan audit dalaman at least 2 kali setahun. Comply dengan Akta 514. Dan juga akta-akta yang bersangkutan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Akta 514 ini. Dia ada sub-sub regulation di bawah akta. Alright, yang kedua, memastikan kadar laporan insiden kurang daripada 20 kes setahun. Alhamdulillah, kita ada kes, mustahil tak ada kes, tetapi reduce, tak sebanyak tu. Kita try stick the target. Macam mana kita nak aim supaya kurang daripada 20 kes. Kita pastikan environment, cara kerja, proses kerja kita semua kondusif. Kita boleh kurangkan risiko tu. Kita ada pegawai penilai risiko. Nanti Puan Nurliana Nursam akan explain tentang penilaian risiko macam mana. Yang itu kita kena buat
Risiko ni macam-macam even kita di rumah. Saya di rumah sekarang ni pun boleh menilai risiko dekat rumah apa berlaku di garaj kereta, di kitchen, di ruang tamu, di bilik mandi, macam-macam risiko ada. So kita boleh nilaikan sendiri. Di tempat kerja, penyakit menyebabkan penyakit, menyebabkan keracunan makanan, menyebabkan kejadian berbahaya, terjatuh, slip, trip and fall dan sebagainya. Kita boleh identify and propose for overcome dia punya inilah dia punya kita boleh reduce the incident. Alright, seterusnya yang ketiga, melaksanakan sekurangnya 4 kali mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dengan Kesihatan Pekerjaan dalam setahun untuk merancang, menyedia dan melaksanakan program latihan yang melibatkan JKKKP ataupun OSH 4 kali setahun meeting dan merancang melaksanakan. Yang keempat, memastikan setakat yang praktik KKTM Ledang melaksanakan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengikut piawaian, ada standard-standard bagi semua pihak yang berurusan dengan KKTM Ledang. Bukan setakat kita, staf dan pelajar, tetapi melibatkan semua pembekal-pembekal yang berurusan dengan kita, stakeholder yang berurusan dengan kita. Tak kira ada company luar ke ataupun daripada parents, ibu bapa yang berurusan dengan kita. Apa lagi? Agensi-agensi luar, agensi kerajaan, agensi swasta yang berurusan dengan kita, itu pun termasuk. Okey, baik. Itu adalah objektif ISO 45000-2008. Alright, ini pun kita panggil polisi IMS. Kalau di IKM dan KKTM lain yang tiada IMS dipanggil polisi kualiti. Kalau yang ada 3 ISO ni dipanggil polisi IMS. Ini pun tertera di lobi KKTM Ledang. Masuk-masuk ada ditampalkan di kiri dan kanan tu. Dia ada polisi kualiti kesihatan, keselamatan dan alam sekitar. Tiga sekali. Tiga ISO diintegratekan. So kita formulate ni kita pada tahun 2016-2015 JK IMS merangka setiap ayat ni untuk merangkumi ketiga-tiga ISO tu. So ada elemen quality, ada elemen safety and health dan juga ada environment, elemen environment, persekitaran. So kita rangkalah K tu apa, K tu apa, T apa, M apa, L tu apa. Kita gunakan kaedah chunking method lah. Tuan-tuan tahu kan chunking method ni, cikgu tahu kot chunking method tu. Ini kaedah pengajaran jugalah, macam kita nak hafal dulu kan. Kita nak hafal katakan kalau kod perintang kod warna dia tu kan, Haji Pak Mat hendak cari hendak beli ubi kayu putih paling senang lah rukun nikah apa, siswa kan. Bakal suami, bakal isteri, wali, akad kan. Itu kena itu dipanggil chunking method lah dalam menghafal. So kita gunakan yang ini. So K tu committed untuk sentiasa memenuhi kehendak pelanggan. Dia fokus kepada pelanggan, undang-undang, regulation, akta, dan MQA dan sebagainya lah. Senang cakap itu adalah berkaitan dengan kita fulfill the stakeholder requirement. So second K is ke arah towards the pengurusan lestari dengan sentiasa memastikan kesihatan, keselamatan dan kesetaraan yang berkualiti. Seterusnya T, tekad untuk menangani semua masalah dengan menganggap masalah adalah peluang. Yang kita kena face the problem, kita take it as a chance ataupun kita anggap sebagai peluang untuk meningkatkan pengetahuan lah saya cakap. So M, mewujudkan persetaraan organisasi yang sihat, selamat, mesra, yang senang cakap kondusif bagi meningkatkan productivity. Dan the last L is lestari dalam melaksanakan penambahbaikan sistem pengurusan. Sustainability in implementing continuous improvement dalam pengurusan integrasi secara berterusan. Itu yang kita panggil. Ini adalah polisi IMS. Tak perlu hafal. Kalau kalau ada pertanyaan boleh kita refer kepada benda ni, nota ni saya akan bagi soft copy, no problem. Saya akan bagi pada semua pelajar, semua warga KKTM Ledang. So di lobby ada tertera benda ni, KKTM Ledang ni. At least kita tahu ada 3 elemen ISO dalam polisi IMS ni. Dalam sekitar, kualiti dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Alright, kita pergi kepada dokumen yang terlibat dalam kualiti. So ada 7 unit atau 7 area. Total dokumen ini, dokumen prosedur ataupun manual. Manual ada satu saja, manual kualiti. Dokumen prosedur kerja total ada 32. Termasuk satu manual kualiti.
So dalam unit quality ada 10 dokumen. Yang tu manual quality di bawah Encik Zahari PIC dia. Saya tak ingatlah nama dia, ada banyak ni. Kawalan dokumen, rekod quality dan kajian risiko nombor 10 tu. Itu ada di bawah Puan Nurul Liana Nur Sam lah. Sekejap lagi dia akan explain tentang kajian risiko. Yang kedua unit penilaian dan persijilan, yang ini ada 4 prosedur. Dia ada pendaftaran kursus, final exam, kerahsiaan dan sebagainya lah. Ini adalah di bawah unit penilaian dan persijilan. Pembangunan akademik ada 8, melibatkan teaching and learning, melibatkan rancangan pengajaran, instrumen, pentafsiran dan sebagainya. Unit pentadbiran ada 5, berkaitan dengan senggaraan, belanjawan, pengurusan latihan staf, perolehan dan juga pengurusan hasil. Yang biru tu yang tambah saya, yang biru-biru tu adalah hasil daripada dapatan kajian semula pengurusan yang kita buat mewujudkan satu prosedur untuk pengurusan hasil ya. Okey, yang ini dalam proses. Seterusnya unit pembangunan pelajar, pengendalian tata tertib, pendaftaran pelajar baru dan juga ataupun minggu haluan siswa, juga pendaftaran asrama. Yang ini berkaitan dengan pendaftaran masuk dan keluar, dan juga proses-proses yang terlibat antara berkaitan dengan asrama. Okey, yang keenam ialah unit latihan industri, melibatkan penempatan latihan industri, proses-proses yang step-step yang terlibat dalam permohonan latihan industri dan sebagainya, penempatan pelajar, sampailah reporting. Okey, yang ketujuh unit pusat sumber, melibatkan pinjaman dan pemulangan buku perpustakaan. So kesemua ni prosedur-prosedur ni ada person in charge dia yang bertanggungjawab. Ya, senang cakap kita PIC ni dia yang buat kerja tu. Dia yang expert on the task, on the job. So yang ini contoh dalam manual prosedur kerja ni. Yang mana dalam tu ada carta alir, step-step yang terlibat dalam kerja, yang proses kerja dia. Yang tengok dalam yang belah kanan, gambar rajah belah kanan. Yang itu dia ada carta alir. Kemudian penerangan. Penerangan ni setiap blok-blok carta alir tu dia explain apakah proses. Penerangan proses tu apa. Apa step tu apa dia buat. Okey, yang ni contohnya adalah senggaraan peralatan makmal. Ini ada prosedur untuk penyelenggaraan peralatan makmal dan bengkel lah. Kemudian ada tempoh. Setiap step tu berapa masa yang diambil. Dan siapa pula yang terlibat. Untuk setiap satu row tu. Siapa yang terlibat? Contohnya siapa, technician ke, ketua program ke, timbalan pengarah ke ataupun pengarah. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen yang terlibat. Borang-borang apa yang terlibat ataupun link laman web mana yang terlibat. Kita kena daftar online ke ataupun sebagainya. Dan dokumen tu perlu dihantar ke mana. So detail ini adalah dalam prosedur kerja. Prosedur kerja ni kita boleh update, PIC boleh update dari masa ke semasa. Begitu juga dengan borang-borang yang digunakan. Borang boleh update sama ada kita nak menggunakan nak daftarkan dia sebagai borang yang standard ataupun kita attach dia sebagai borang tanpa prosedur. Okey, yang ini boleh refer kepada PIC, boleh refer kepada SU Puan Nuralina. Dia expert on prosedur kerja ni. Alright, selain itu yang ini pun dititik beratkanlah sebab saya highlight benda ni sebab kita yang lepas audit dia ada tanya tentang legal dan other requirement. Maksudnya tentang perundangan, akta-akta yang terlibat, regulation apa yang terlibat. Yang banyak sebenarnya. Kita kan di bawah MARA Akta 555 akta MARA tu kan. Tapi kita yang sekarang ni lebih kepada apa yang kita buat kerja seharian. Contohnya melibatkan safety and health, Akta 514. Dan juga regulation apa yang kita melibatkan akta kesihatan dan persediaan ni. Contohnya labeling, classification, safety data sheet semua. Tu di bawah peraturan 2013. Kita kena patuh. Contoh di bawah akta quality 1974. Bawah tu banyak peraturan-peraturan berkaitan dengan pementungan 2009, schedule waste 2007, penggunaan petrol dan diesel 1996. Yang itu kita kena masukkan dalam akta-akta yang kita guna selalu. Yang tambahan yang baru yang kita buat ialah Atomic Energy License Board, EALB Akta 304. Yang ini yang sebelah tu contoh tu.
Dia melibatkan apa, regulation berapa, siapakah di program mana yang terlibat, JKP ke atau program radiologi ke, siapa apa nama ni pegawai-pegawai yang terlibat, RPO ke, di mana pengarah ke, dan rujukan kat mana, pegawai sinaran, perlindungan sinaran dan sebagainya. So Akta Bekalan Elektrik, Akta Mesin dan Jentera, Medical Device Act. Yang dua biru tu in development lagi kita tak jelaskan lagi. Tapi beginilah format untuk kita wartakan legal requirement. Right. Seterusnya, dalam IMS ni yang penting adalah penilaian risiko di KKTM ledang. Yang ini akan Puan Yana akan explain detail. Tapi ini adalah 16 area dalam proses kerja yang kita buat penilaian risiko. Yang melibatkan proses kerja, melibatkan kita punya stakeholder. Yes, inilah area-areanya. Termasuk yang dua di bawah yang saya birukan itu adalah kita tambah disebabkan oleh feedback ataupun hasil daripada MKSP, mesyuarat kajian mesyuarat kajian semula pengurusan dan juga hasil dapatan daripada audit luar. Right, kenapa kita perlu buat risk assessment? Isunya sebab kita nak apa? Kita nak mengenal pasti hazard, isu hazard ataupun aspek yang melibatkan ketiga-tiga sekali, iaitu kualiti, persekitaran dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ni, efek dia terhadap apa? Efek dia terhadap alam sekitar, kualiti kerja dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So ini elemen-elemen ni kita kena buat dalam risk assessment. Puan Yana akan explain detail nanti. Ini contoh risk assessment nanti. Dia ada tiga yang warna hitam, merah dan juga hijau. Hijau tu adalah melambangkan environment. Merah tu adalah safety and health dan juga hitam tu, tulisan hitam tu adalah quality, melibatkan quality. Nanti detail akan Puan Yana akan explain lah. Okay, apa beza dia dengan HIRAC? HIRAC ni tuan-tuan dan perempuan ataupun pelajar-pelajar akan belajar dalam semester 3 ke 4 gitu, semester 3 safety, subjek safety. Kursus safety ni HIRAC, hazard identification and risk assessment and control. So yang ini dia melibatkan kesihatan dan keselamatan pekerjaan sahaja, melibatkan dengan tas-tas kita tadi. Whereby yang IMS ni, yang IMS risk assessment ni kita melibatkan semua elemen, melibatkan quality, environment dan juga safety and health. Okay, itu bezanya. So, untuk persediaan IMS audit pematuhan pada tahun ini, apa yang ada langkah-langkah yang kita highlightkan di sini, apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena sedia, kita tengoklah. So, yang ini certification yang kita dapat pada tahun lepas, November 2021. Kita berjaya dapatkan semula persijilan ISO yang telah tamat tempoh. Kita bukan renew, tak sempat nak renew tadi, so kita kena mohon balik dan akan expire. Kita dah dapat alhamdulillah bulan 11 tahun lepas, November 2021 kita dapat 3 ISO ni dan expired dia pada November 2023. Walau bagaimanapun setiap tahun kita kena jalani audit pematuhan, sebidang audit untuk kita pastikan bahawa untuk auditor, external auditor tu pastikan bahawa kita ni patuh pada ketetapan yang telah terkandung dalam ketiga-tiga ISO ni, guideline dia lah. So yang ni auditor kita daripada QAIC M Sandra Berhad, kita punya auditor yang ISO kita ni di bawah persijilan AFNOR France, AFNOR Certification France. Okey, yang pertama, apakah yang tindakan dan gerak kerja yang kita perlu lakukan untuk senang cakap, senang bersedialah untuk kita menghadapi audit ISO, audit ataupun inilah pematuhan. Yang pertama ialah memahami konsep IMS, perlu memenuhi keperluan gabungan standard QMS, EMS dan OSMS. Ketiga-tiga ISO tu, IMS. Saya kata tadi tak boleh explain untuk apa ayat dia tu, tak apa, tapi kita tahu bahawa IMS tu ada tiga elemen tu lah yang melibatkan environment, quality dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang itu ketiga-tiga elemen tu kita kena faham dan boleh explain. And then polisi IMS pun kita boleh explain melibatkan 3 ISO tu.
Apakah polisi dia merangkumi pencapaian pelajar dan melibatkan tiga elemen tu. So ketiga, memahami penilaian risiko. Ini penting, risk assessment. Dia akan tanya staff di mana-mana, tak kira pensyarah, tak kira pelajar, tak kira staff pentadbiran, semua dia akan tanya. Yang nombor satu dia akan tanya ialah pengarah lah. Kedua baru pengurus kualiti yang saya lah kena tanya. Kemudian baru dia akan pergi kepada task spesifik lah, akademik pergi akademik, yang pentadbiran akan pergi pada pentadbiran. So kena faham risk assessment. Sekejap lagi Puan Yana akan explain. Alright? Memastikan semua maklumat pada dokumen dan rekod lengkap. Contoh ditandatangani dan chop. Sign and chop, tarikh dan sebagainya. Bilik file, bilik perolehan, procurement, UPP, penilaian dan persijilan pelajar, perpustakaan, asrama, bilik HEP, hari buat pelajar, fail pelajar, jadual senggaraan dan sebagainya. Semua mudah didapatkan. Easy traceability. Maksudnya dari segi contact traceability. Kalau di audit, dia ditanya, kita mudah, capaian tu mudah. Tidak menunggu ambil masa yang lama untuk menunjukkan bukti-bukti fail ataupun dokumen ini. So memastikan kawasan kerja termasuk bilik penyimpanan fail, kemas dan tersusun. Okay. So PIC untuk bilik-bilik penyimpanan fail pasti kena take note lah supaya kemas dan tersusun. Tiada objek yang menghalang laluan pintu keluar masuk. Terutamanya pintu kecemasan, pastikan tidak dikunci ketika terdapat pengguna yang menggunakannya. Pintu kecemasan tidak boleh berkunci. Tiada kedudukan peralatan atau bahan berada dalam keadaan yang berbahaya kepada pengguna. Hazard, yang boleh mendatangkan hazard pada pengguna. Ada kursi patah ke apa ke, menghalang laluan ke, tu tak mahu. So mengamalkan konsep 3R, reduce, reuse, reduce dan recycle. Elemen ini penting untuk ISO 14001 environment, penjimatan bagi menyokong ISO 14001. So impak dia tu mengurangkan impak kepada alam sekitar dan pembaziran, wastage yang saya cakap awal tadi tu Pembaziran bukan setakat wang, semua sekali. Masa, material dan sebagainya. Tenaga. Pembaziran tenaga. So seterusnya, pengkelasan bahan buangan berjadual, schedule waste. Schedule waste bukan setakat sampah-sampah yang lori SWM ambil tu hari-hari tu. Dan bahan buangan berjadual, schedule waste ni pun kita kena show that kita manage benda ni. Kita uruskan benda ni dengan proper. Contoh yang bahan-bahan yang melibatkan e-waste, bahan-bahan yang melibatkan recycle. Plastik, gelas, metal, barang-barang yang kimia berbahaya. Kita pastikan kita jelas state siapa yang uruskan, supplier mana, pembekal mana yang uruskan, dan begitulah sampai daripada awal sampai habis penerimaan. So kita ada dokumen, supporting dokumen tu. So tiada sisa bahan buangan yang boleh dikitar semula berada dalam bakul sampah di meja tempat kerja mahupun di asrama. Yang lepas auditor, external audit sampai ke asrama dicek tong sampah. So pastikan tiada bahan-bahan bercampur aduk. Okey, yang ini berkaitan dengan emergency response. Pastikan semua tahu lokasi berkumpul jika berlaku kebakaran ataupun kecemasan. Yang ini kita ada statekan 3 tempat berkumpul. Yang pertama ialah kawasan letak kereta, kedua di depan surau, dan ketiga padang memanah di padang rugby belakang berhampiran dengan quarters. Kalau tengok di peta ni, direktori bangunan ini, yang pertama tempat berkumpul adalah di kawasan tempat letak kereta depan pentadbiran tu, M tu tempat M tu kat Dusun Durian tu, tapi depan sikit lah Yang kedua depan surau, depan yang E tu surau, so depan dia M tu, tu tempat parking kereta tu, tempat berkumpul yang kedua. Dan yang terakhir M yang di belakang tu, yang di belakang iaitu berhampiran dengan quarters, padang rugby ataupun padang memanah. Di situ ada 3 tempat berkumpul yang assembly point untuk emergency Alright, yang ini tahu menggunakan alat pemadam api. Yang ini saya dah test tahun lepas. Saya sendiri test. Saya pull the pin in the hand,
aim the nozzle to the base fire, squeeze the lever slowly and sweep from side to side sampai api padam. Ini tu hari yang tahun lepas Cik Kamal ada buat latihan kebakaran bersama dengan bomber, jabatan bomber. Pelajar-pelajar dan staff semua boleh guna masa tu. Okay. Right. Tapi jangan saja-saja tak ada api pun tak boleh test. Maksudnya kena betul ni kalau latihan, tujuan latihan, ya betul. Boleh, kita boleh gunakan, dan juga jika ada kebakaran yang sebenar-benar kebakaran lah kita boleh gunakan. Jangan saja-saja, janganlah. Right, yang ini seterusnya semasa sekarang sebabkan pandemik COVID-19 ni. So setiap kali siapa yang masuk, tak kira juru audit ke siapa ke yang datang, pastikan kita follow prosedur daripada MKN. Memberikan pas pelawat, menerangkan beberapa prosedur keselamatan dan kesihatan, termasuklah SOP pencegahan pengawalan wabak COVID-19. Macam cek suhu dan juga scan MySejahtera. Kena. Penting sebab kita nak trace traceability, kita keberadaan kita, location kita di mana. Baik, sekiranya juru audit atau juru audit bertanya pada kita, berilah jawapan yang positif dan jangan buat sesi luahan perasaan bersama juru audit. Jangan sebab disebabkan ada sesi luahan perasaan nanti bertambahlah NCR, bertambahlah nanti major NCR, bukan minor, major pula nanti kan. So kita jangan buat sesi luahan perasaan. So jika ada yang kita keraguan dalam pertanyaan tu, just explain kepada auditor, show me. Tunjukkan mana satu klausa, mana satu peraturan yang perlu kita buktikan, dan kita tolonglah yang mana yang kalau kita tak faham, kita minta bantuan. Itu yang paling penting. Alright, ini adalah planning timeline untuk guideline dalam tahun ini untuk audit pematuhan. Kita ada lagging sedikit dari segi briefing. Tapi insyaAllah tak lama lah sebab 1 bulan 2 bulan disebabkan kita punya ni lockdown ni. So kita punya internal audit dijangka pada 15 Julai ataupun bulan Julai lah, bergantung pada Encik Jalil and team tengok macam mana dia bersedia. Alright, and then MKSP ataupun management review meeting pada Ogos kita target. And then briefing to all student KKTM, tapi kita dah buat hari ni, kita akan buat refreshment on Julai, dan juga begitu juga dengan security guard and cafe cleaner dan sebagainya pada bulan September. Dan insyaAllah kita akan target audit pada Oktober nanti. Dan November insyaAllah kita berjaya submit ke AFNO lah, friends. Alright, ini adalah references yang saya gunakan dalam slide saya, setiap ISO tu. And then juga OHSAS yang lama. Begitu dengan IMS, implementation dan juga risk assessment. Okay. Right.